أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian yang berada di luar sana, yang berada di hadapan saya ini. Saya mengucapkan selamat pagi. Saya mendoakan anda semua menjadi sehat dan afiat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih oleh semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kerana dengan kasih sayang Allah, dengan redha Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang keredaan Allah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan dan puan, akan masuk surga disebabkan keredaan oleh Allah. Allah redha kepada dia dan kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Dan ingat tuan-tuan dan puan, jika kita bercerita tentang rezeki itu adalah kurniaan milik Allah Subhanahu wa taala 100%. Rezeki itu bukan milik manusia ataupun makhluk. Rezeki itulah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah atur satu persatu. Andainya rezeki itu adalah ditakdirkan menjadi milik kita, maka dia akan menjadi milik kita tanpa berusaha. Begitu juga dengan rezeki kita yang kita tidak miliki. Kita berusaha bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Tapi andainya rezeki itu bukan milik kita, maka tidak akan menjadi milik kita. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan segalanya. Itu tuan-tuan dan puan yang sekalian. Insyaallah pada pagi ini dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang ilmu khauf dan juga raja. Dia merupakan satu perkara yang setiap umat Islam kena tahu. Dan apabila umat Islam, kita kena kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita kena kenal. Tanpa mengenal Tuhan, kita tidak akan tahu bagaimana kita hendak beribadah, bagaimana kita hendak mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang maksud dan juga dalil khauf dan juga raja ini tuan-tuan dan puan adalah maksud khauf al-kha wa fa khauf ialah takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala raja, tuan-tuan, adalah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Dalil berkaitan dengan khauf ini, maka kita ambil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surah Ali Imran. Kita ambil ini dalam surah Ali Imran. Dalil dia menyatakan dalam ayat yang ke-175 yang bermaksud, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhafuhum. Janganlah kamu takut, kata Allah SWT. Wahai orang beriman, jangan kamu takut kepada mereka ini. Kepada mereka ini siapalah? Orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni, maka hendaklah, tapi takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, maka setiap orang mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut dengan siksaan Allah, takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang kita buatlah, Dan jika kamu in kuntum mu'minin, jika kamu memang orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan, orang-orang beriman, jika kita melihat tentang iman bermaksud ialah i'tiqad kita, pegangan kita ini, Jadi kita pegangan kita orang Islam adalah dalam rukun iman. Beriman kepada Allah, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakin wujudnya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat malaikat. Malaikat banyak malaikat ini. Masya Allah, malaikatnya banyak. Dan juga beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah dan puan ada 4 yang diturunkan kepada para rasul. Para nabi dan para rasulullah. Jaga sahifah dengan belajar tentang itu. Itulah cara kita hendak mengenal
Allah Subhanahu wa taala, mengenal para malaikat, mengenal malaikat Allah yang ramai, yang banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manakala dalam dalil raja ni adalah kalau dalam Arab rajim alif hamzah. Raja ini adalah mengharapkan. Kita mengharap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud itu? Mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Takutnya khauf lah. Serta penuh mengharap. Wa tama' rabbahum khafa wa tama' ini mengharap. Tamak lah. Ini tamak. Tapi di sini merujuk kepada perasaan yang mengharap betul lah. Dan mereka mendermakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka mensedekahkan. Yunfiqun ini maksudnya adalah sedekah, zakat dan sebagainya lah. Sama dari seluruh harta, tenaga, masa, bawa pikiran dan sebagainya. Itulah namanya sedekah. Mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, menunjukkan apa yang Allah rezeki itu numpang. Apa maksud rezeki ni? Rezeki ni kan numpang kira kesihatan. Allah bagi kesihatan, anak-anak yang ramai, anak yang baik, yang soleh, anak yang soleha. Selain daripada rezeki yang Allah bagi berbentuk makanan, minuman, rumah, kereta dan sebagainya. Bagaimanakah kita hendak mensyukuri semua nikmat ini? Bergantung kepada ilmu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana dia mengaplikasikan ilmu Islam, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Contoh-contoh khauf dan raja. Contoh khauf. Kalau kita hendak melihat kepada contoh yang terbaik adalah kita lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh khauf yang terbaik, contoh yang terbaik. Sebab Rasulullah Allah bagi tahu Nabi Muhammad ini, aku ni diutuskan kata Allah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Maka jadikanlah Rasulullah SAW ini sebagai contoh. Karena Rasulullah, tapi kehidupan Rasulullah itu singkat ya, 63 tahun. Menjadi Rasul 40 tahun. Sampai 40 tahun sampai 63 tahun. Banyak sirah yang kita boleh ambil contoh. Namun selepas itu, dalam masa yang sama ada sahabat Nabi, asar Nabi kita ambil, sahabat Nabi itu asar sahabat kita ambil, tabi'in, tabi'in, kita ambil semua itu sebagai contoh kepada kita. Rasulullah SAW telah melakukan salat sunat gerhana matahari. Dengan khusyuk pada sujud terakhir baginda menangis kerana berasa takut jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah SAW merintih dan bersabda, wahai Tuhanku, ini contoh khauf dan rajalah. Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu. Itu contoh yang pertama lah berkaitan dengan khauf dan juga raja. Dia kalau dalam Arab, belilah dalam bahasa Arab, lagi baguslah kita tahu kan. Contoh yang kedua tuan-tuan ini adalah pada Anas. Anas telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar sakit. Orang yang sakit ni Rasulullah sendiri pergi melawat, mendoakanlah kan. Kemudian baginda bertanya kepada lelaki tentang perasaannya pada masa dilawat itu. Lelaki itu memberitahu bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berasa amat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, ayat berbunyi, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang bermaksud dalam bahasa Melayu lah, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seorang hamba pada ketika itu melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkan
dan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutkannya. Masya Allah. Itu contoh khauf. Rasulullah beritahu. Kemudian konsep khauf dan juga raja yang seimbang. Apakah konsep dalam kalau kita belajar sebagai seorang manusia ini, kita kena tahu dia punya konsep. Kenapa pula khauf dan raja ini ada dalam Islam? Maka kita kena ambil konsep dia itu. Kita kena tahu, bila saya berada di sana, apa yang saya kena buat. Saya berada di sana, apa yang saya kena buat. Konsep itu. Konsep khauf dan juga raja yang seimbang, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang masih mendengar, tuan-tuan puan, kita ini terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berupa kesakitan, penderitaan, kemiskinan, kekayaan, harta yang banyak merupakan ujian sebenarnya, ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan tindakan yang selaras dengan syarak. Kita takut azab Allah Subhanahu Wa Taala, macam kemarin berlaku earthquake, ada gempa bumi kecil 3.1 skala Richter berlaku di sini. Jadi itu merupakan salah satu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada makhluk sinilah. Disebabkan mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan. Maka setiap manusia kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sebab itu azab. Tapi bagaimana? Maka tindakan yang perlu kita ambil adalah diiringi dengan satu tindakan atau melaksanakan sesuatu yang selaras dengan syarak, ya. Yaitu seseorang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah untuk menghalang azab itu berlaku lagi ialah dia sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal soleh dan menjauhi maksiat. Faham kan? Jadi apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu ilmu ataupun dijauhi azab ini, atau diberikan pahala ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang kita mengharapkan dapatnya kejayaan misalnya dalam kehidupan, kecemerlangan dalam peperiksaan, dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik, maka kita hendaklah mengikut kehendak syarak. Antara kehendak syarak tuan-tuan ialah yaitu beramal soleh nama dia. Beramal soleh banyak. Kita bersedekah, membantu orang, bersolawat, solat sunat, solat wajib, berpuasa, Masya Allah. Itu adalah amal-amal yang soleh. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bercerita, saya telah ceritakan dalam majlis ilmu juga berkaitan dengan negara Sabah. Bagaimana negara Sabah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan pelbagai nikmat dan rezeki pada negara Sabah. Lihat pada zaman kita sekarang, negara Sabah itu telah hilang. Jika kita pergi melawat negara Sabah yang di mana wujudnya negara Sabah itu, kita cuma melihat padang pasir. Oh, sini kan negara Sabah dulu. Oh, sekarang jadi padang pasir. Kenapa? Mengapa? Nah, teman-teman, pastinya ada dia punya sebab. Mungkin kerana rakyat di sana bukan sekali mungkin. Dan cerita dalam Quran Allah telah tarik nikmat kerana mereka telah melakukan pelbagai maksiat, pelbagai perkara-perkara yang boleh meruntuhkan negara mereka lah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ganjaran syurga tuan-tuan, orang-orang semua orang manusia tuan-tuan, sama ada makhluk jin dan manusia mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melihat dalam surah jin misalnya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dalam ayat menunjukkan bahawa Allah telah mengutuskan beberapa gerombolan ataupun satu grup ketika mana Rasulullah SAW telah membaca ayat Al-Quran, surah apa dalam situ, ayat Quran lah, melintas satu kumpulan kalangan jin, yang mana jin ini bukan dapat dilihat pun oleh mata kasar manusia ini. Maka mereka mendengar ucapan itu. Kalau kita melihat tentang surah Ar-Rahman, Rasulullah telah mengajar jin ini tentang surah Ar-Rahman. Bala, kata mereka. Bala, bahkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bala. Bala, bahkan kata Allah. Mereka melihat tentang jin ini,
ada kelebihan, ada yang terbang, ada yang melata, ada yang berada di macam manusia kan. Mereka melihat mereka ini hidup panjang. Hari kiamat bermati. Hidup panjang, turun panjang, turun sekalian, maka mereka melihat tentang keajaiban dunia ini. Dibaca tentang surah Ar-Rahman, terkejut. Kebanyakan inilah. Kemudian mereka gerombolan jin itu telah pergi ke kaum mereka ini. Mereka jangan bagi tahu. Kami telah mendengarlah tadi bacaan seperti mana yang diucapkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mungkin pada zaman Nabi Musa tu nampak. Nabi Musa dapat apa? Masya-Allah. Itu dalam tafsir lah saya mendalam. Jadi tuan-tuan dan puan, ganjaran syurga tuan-tuan dan puan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia berasal dari syurga. Masya-Allah. Jadi ganjaran syurga dapat menjadikan motivasi kepada seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan syurga. Masya-Allah. Kita ini asalnya surga. Manusia ini asalnya surga. Nabi Adam berasal dari surga. Cuma Allah bagi tahu dalam masa setengah hari itu diturunkan. Kalau dalam tafsir lah. Setengah hari sahaja Nabi Adam berada di surga sebenarnya, bukannya lama, setengah hari. Ataupun bersamaan dengan 500 tahun dunia. Jadi Nabi Adam diturunkan di bumi untuk hidup dalam 1000 tahun. Maknanya 1000 berapa aja, sehari setengah, jangan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, maka kita hendak balik. Maka zuriat Nabi Adam alaihissalam ini kita balik ke surga lah. Bagaimana hendak balik ke surga? Jalan yang tidak bukan adalah hanyalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan khauf dan perempuan kepada azab neraka adalah menjadi benteng daripada melakukan maksiat. Kalau buat macam ni kena masuk neraka ni. Kalau buat begini masuk neraka ni. Masya-Allah, itu yang kita takutlah. Khauf dan raja hendaklah berpaksikan kepada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kita di dunia ini kita mesti ada husnu. Husnu ini kebaikan. Zon sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tuan-tuan, kita ni dilahirkan hitam. Hitam, badan hitam tuan-tuan. Maka kita hendaklah husnuzon kepada Allah. Kenapa saya jadi hitam? Jadi bersyukurlah sebab Allah SWT telah menjadikan kita ini di muka bumi ini. Hidup di muka bumi tuan-tuan macam-macam. Tapi di sebelah kita lagi hitam. Kita ada lagi hitam. Maknanya ini, kena husnuzon. Begitu juga dalam aspek harta. Orang lain dah kereta besar, kita kereta kecil je. Alhamdulillah. Masya-Allah. Husnuzon dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita adalah kerana itulah takdir, itulah qada dan qadar yang Allah telah berikan kepada kita. Yang seterusnya adalah tuan-tuan, perasaan raja inilah mengharap Allah Subhanahu mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ini agar kita ini Allah redha, Allah suka dan sebagainya lah, akan mendorong seseorang itu untuk berlumba-lumba melakukan amal ibadat tanpa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nyatakan di sini ada dua perkara ini. Pertama, berlumba-lumba. Kalau berlumba-lumba bukan bersukan hanya berlumba-lumba bukan 100 meter, 200 meter hanya pelari-pelarikan berlumba. Untuk apa? Untuk dapat nomor 1. Bukan di situ saja dalam aspek ibadah, aspek sedekah. Kalau yang gajinya besar, banyaklah sedekahnya. Kalau yang gaji kecil, sikitlah sedekahnya. Yang besar, bayarlah zakat. Boleh membantu kepada orang-orang lain. Yang berilmu, ajalah kepada orang yang tidak ada ilmu. Yang berkemahiran, ajalah kemahiran-kemahiran itu yang ada. Masya Allah. Itulah yang kita berlumba-lumba ke arah kebaikan. Jangan berlumba-lumba ke arah keburukan. Tuan-tuan, ada yang berlumba-lumba ini melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah. Kemudian apabila kita berlumba-lumba ini dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini banyak macam jenis. Satu ibadah khusus. Bila kalau di sekolah kita belajar tentang ibadah khusus, ibadah umum, dan juga ibadah khusus wa khusus. Masya-Allah. Kalau di pondok tahu sana itu, pondok belajarlah agama di situ dia lebih dalam ketika khusus wa khusus. Khusus, umum itu biasalah seperti fardu kifayah, ibadah fardu kifayah, macam-macam lah. Berniaga kerana Allah, mencari rezeki kerana Allah Taala, macam-macam lah. Driving kereta pun ibadah, tuan-tuan. Kita berjalan menuju
ke arah kebaikan Allah Ta'ala. Dan dalam ibadah itu jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu akan datang kepada kita tanpa diminta. Allah akan bagi rahmat, masya-Allah. Kemudian hikmah khauf dan raja tuan-tuan seterusnya adalah mendidik jiwa agar menjauhi dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala demi menghindarkan daripada menghindarkan diri kita ini daripada dimurkai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jika kita belajar tentang ilmu yang lebih dalam lagi, ilmu laduni, tuan-tuan lah. Kalau belajar tentang ilmu laduni ini, kita akan mengenal Allah dengan lebih dekat dan kita beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada satu yang kita sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, pahaman. Kita boleh meniru apa yang diamalkan oleh para ahli sufi, boleh tiru. Mereka tawasul kepada Rasulullah SAW, kepada apa lagi? Pada malaikat, pada alim ulama dan sebagainya. InsyaAllah buat mereka lebih dekat kepada Allah SWT. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi mendidik jiwa agar menjauhi daripada segala larangan Allah SWT itu demi menghindarkan diri kita ini daripada dimurkai Allah SWT, maka kita hendaklah meniru orang-orang yang sudah berjaya dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah melahirkan manusia yang sentiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, zikir Allah, zikir asma Allah. Itu semuanya bagus. Baca Al-Quran, sedekah itu pun adalah zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Yang ketiga adalah melahirkan manusia yang seronok melakukan kebaikan supaya mendapat kemanisan iman. Untuk mendapat iman yang manis, pertama sekali kita akan yakin Allah itu ada. Allah itu ada. Jika kita yakin bahwa Allah itu ada, semua agama menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tapi bagaimana agama ini, ajaran agama ini, dia menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan itu ada. Ada yang melukis Tuhan, ada yang membentuk Tuhan itu sebagai simbol. Tapi dalam Islam, teman-teman, kita tidak ada gambaran tentang Tuhan. Dia berada di jiwa. Dia berada di Allah itu. Sebenarnya aku dekat kepada kamu, kata Allah SWT. Maka otomatiklah kemanisan iman itu akan dapat apabila kita merasakan bahwa Allah itu di hati kita. Allah berzikirkan, solat berjamaah, salat, sunat dan sebagainya kan. Maka akan lahirnya dalam hati kita ini keseronokan untuk bersedekah, solat sunat, baca Quran dan sebagainya. Dan juga menuntut ilmu lah. Bila menuntut ilmu dengan ulama-ulama besar kita itu, selalu dengar ceramah, insyaAllah akan menjauhkan diri kita ini, hati kita ini jadi tenang. Oh begini, andainya ada persoalan, tanya. Persoalan tentang fiqh, tentang ketuhanan, tentang ibadah dan sebagainya, ceritalah, mintalah. Yang kelima adalah melahirkan manusia yang bersungguh dalam pekerjaan kerana yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa menilai setiap perbuatan yang dilakukan. Contohnya amalan yang paling bagus kita amalkan teman-teman adalah dalam surah Al-Jazul Zulatil Ardu Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Boleh kita buat, itulah amalan. Dalam surah selain ini sebagai ayat ruqyah, ruqyahan, bila kita belajar tentang perkara ini, ruqyah ni, benda ini ruqyah. Ar-Raqi, kalau kita bertanya tentang ahli Raqi, jenis Raqi atau ruqyah, dia akan baca ayat ini kepada orang yang ada jin dalam badan, insya-Allah. Tapi dari aspek lain-lain kita melihat dalam ayat ini adalah semua fa inna ma'al usri yusra, setiap perbuatan yang kecil Allah akan perlihatkan. Masya-Allah. Yang besar, yang walaupun kecil, Allah Akbar, macam mana. Tapi Allah akan perlihatkan semua amal ibadah kita. Masya-Allah, masya-Allah. Yang kecil pun Allah akan nilai. Maka di sini kita yakin bahawa setiap pekerjaan kita itu, apatah hal yang besar yang memberikan sedekah, 10 sen, 20 sen, 30 sen kepada masjid, 1000, sejuta, lagilah bagus. Kalau orang kaya lah, maka Allah akan nilai tuan-tuan berdasarkan kepada keikhlasan. Bila ada kemanisan iman, insya-Allah dimudahkan.
Dan seterusnya, yang terakhirnya tuan-tuan dan puan adalah melahirkan manusia yang sentiasa berusaha. Nilai, mungkin nilai ya, berusaha ini nilai. Berdoa ini adalah adab al-Islamiyah, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu adab dalam Islam. Bila kita telah berusaha, kita telah berdoa. Bila berdoa, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah saya kejayaan. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, apabila kita berada di dunia ini, sekali lagi saya nyatakan bahwa Allah akan kurniakan kita pelbagai nikmat, berbagai rezeki, berbagai dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya kepada Rasulullah SAW sampai satu tahap yang mana Rasulullah SAW, kita lihat pada badan Rasulullah SAW itu sendiri. Bila dilahirkan sebelum lahir telah jadi yatim. Setelah lahir menjadi anak yatim, piatu. Dijaga oleh dijaga oleh datunya, dijaga oleh bapak, pacinya. Itu Rasulullah SAW ini menunjukkan bahawa dunia ini penuh dengan pencaroba, penuh dengan ujian. Dan di sekeliling kita inilah yang akan membantu kita. Ilmukanlah yang akan membantu kita di sekeliling kita ini. Dan apabila Rasulullah SAW telah membesar berniaga dan sebagainya, Rasulullah kan dia punya kehidupan bisnis, maka Rasulullah SAW apabila telah menjadi seorang Rasulullah SAW telah memberikan satu idea kepada umat Islam. Adakah orang Yahudi, tuan-tuan, orang Yahudi ini suka betul mereka ini suka melakukan riba, suka melakukan penipuan, penimbangan pun timbang sekilo, biasa sekilo, dia akan bagi tidak sampai sekilo, tapi harga yang sama. Menukarkan bahan-bahan yang tidak bagus, bahan-bahan yang buah-buahan yang buruk diletakkan, dijual kepada orang yang bagus pula diletak di depan. Itulah contoh-contoh yang tidak bagus. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin ditanya, sebagai seorang Rasul kan, dan juga pemimpin kerajaan, pemimpin ekonomi dan sebagai pentadbir dan segalanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, orang Yahudi suka buat begini. Oh Rasulullah, kalahlah kami ya Rasulullah. Rasulullah itu banyaklah riba. Macam mana kami kena buat? Oh Rasulullah beritahu macam ni. Bapak Rasulullah ini pernah seorang pedagang yang hebat dengan istri dia kan. Bila Rasulullah SAW berniaga 16 tahun ke Syam, 16 tahun ke Syam kan, ke Syria, 25 tahun berkahwin dengan istrinya Khadijah. Karena Khadijah pada masa itu seorang janda kan, ada kahwin. Tapi istri Khadijah ini dia punya harta ini 2/3 kekayaan di Mekah itu dia punya. Masya Allah, mat kaya lah istri Khadijah ini kan. Jadi tuan-tuan dan puan, Rasulullah telah ditanya tentang ilmu berniaga ini. Rasulullah beritahu mudah aja. Jika kita hendak menjual, kalau harga dia sekilo, tambahlah sikit, bagi tahu inilah untuk Anda. Ini maknanya sekilo, mungkin sekilo dalam 10 gram, begitulah. Nah, ini sedekah untuk Anda. Jadi bayar yang kita bayar tetap yang sama. Kalau 20 ringgit, 20 ringgit lah. Itulah kata Rasulullah SAW salah satu ibadah yang umat Islam kena buat. Jangan meniru orang Yahudi ini. Orang Yahudi mengenakan riba. Dalam Islam dia mementingkan keuntungan. Bila kita berniaga mesti ada untung. Kalau kita beli jual, harga barang yang kita beli pada pembekal 20 ringgit, kita beli jual, untunglah 25 ringgit ya, 26 ringgit ya, untung. Pahaman? Itulah sunnah. Masya Allah, terhormat Allah. Islam ini banyak sekali ilmu dia. Dan jika kita tidak dapat melihat perkara itu, maka kita lihat pada para sahabat Rasulullah. Semua itu ibadah kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Yang baik itu dari Allah SWT, kurang itu dari saya sendiri. Semuanya rezeki itu tuan-tuan, kalau rezeki itu tidak salah alamat. Kalau rezeki kembali untuk kita, maka dia akan kepada kita. Kalau rezeki itu bukan kepada kita, maka janganlah mengharap. Bersungguh-sungguh pun tidak akan dapat rezeki itu. Masya Allah. Lihatlah dunia ini macam-macam kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi insyaAllah.